bab 13, teknologi genetik. Untuk teknologi genetik ni kamu boleh buka muka surat 280, buku teks. Ya, muka surat 280. Last kita punya bab ni. Kalau kamu dah sampai sini, kemungkinan kamu dah tengoklah video cikgu yang sebelum-sebelum ni kan. Dah habis dah bab 13 ni. Kalau kamu dah tengok video kata 4, kata 5 pun dah tengok, jadi boleh dah kamu fokus nak buat untuk exercise ataupun untuk soalan-soalan yang melibatkan final exam. Dah boleh fokus kepada soalan-soalan tu lah. Soalan objektif, soalan struktur, soalan esei. Okay, sebab buat soalan tu penting ya, sebab dia nak melatih kamu untuk kamu fahamkan dengan lebih lanjut macam mana situasi sebenar atau soalan sebenar untuk exam. Faham saja pun tak cukup juga. Kamu kena ada keupayaan untuk jawab soalan exam tu nanti. Jadi teknologi genetik ni, kita masuk teruslah ya. Teknologi genetik, kamu akan cuba fahamkan tentang bioteknologi. Satu lagi adalah kejuruteraan genetik. Okey. Kita ada bioteknologi dan kejuruteraan genetik. Jadi tanpa buang masa, kita tengoklah apa yang ada cikgu tulis kat sini ni. Bioteknologi adalah satu bidang guna teknologi manipulasi organisma. Jadi teknologi manipulasi organisma, dia sama ada tumbuhan atau haiwan lah, untuk hasil ubah suai hasil produk biologi. Jadi dia akan ada produk biologi ini yang akan lebih bagus sepatutnya. Jadi tujuan dia adalah tingkatkan mutu ternakan dan tanaman. Ya, tujuan dia untuk tingkatkan mutu ternakan dan tanaman. Jadi kita punya mutu ternakan tanaman tu akan lagi bagus. Kemudian akan bangunkan penggunaan mikroorganisma. Okay. Bangun penggunaan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni akan diguna secara maksimum dalam kita nak memanipulasikan organisma ni. Okay, mikroorganisma digunakan untuk manipulasi organisma. Jadi warna aktiviti bioteknologi. Jadi dia ada warna-warna dia ni ya. Cikgu ni 4 warna pun tak adalah bagus sangat. Tak adalah reti sangat. Tadi kamu boleh tengok muka surat 284 warna ni. Jadi ada warna, dia adalah untuk merujuk kepada pertanian. Jadi bioteknologi yang digunakan dalam pertanian. Yang kedua melibatkan mikroorganisma. Kemudian bioinformatik, sains komputer, perang biologi, makanan pemakanan, perubatan kesihatan manusia, marin, alam sekitar, gurun kawasan kering, undang-undang etika dan falsafah. Kan ada warna hijau, warna kuning, warna purple, warna oranye dan warna macam-macam lagi lah. Kamu boleh tengok dekat muka surat 284 tu, kamu tulislah ya warna apa, cikgu pun tak pastilah. Kalau contohnya perubatan dan kesihatan manusia, mana? Perubatan kesihatan manusia ni, sini. Ni adalah warna merah. Jadi kamu tulis kat situ warna merah. Kalau makanan dan pemakanan, yang ni warna kuning. Kamu tulis warna kuning. Kalau hasil pertanian, warna hijau. Jadi kamu tulislah warna hijau dan seterusnya. Dia ada merujuk kepada jenis-jenis aktiviti bioteknologi yang berdasarkan warna. Seterusnya kita ada teknologi genetik. Apa dia aplikasi teknologi genetik ni? Jadi dia ada melibatkan pemprofilan DNA. Pemprofilan DNA. Jadi dia gunakan untuk dia profilkan DNA yang dijumpai. Ni selalunya yang melibatkan jenayah lah. Melibatkan jenayah selalunya. Tapi ada juga yang melibatkan benda lain. Contohnya untuk penentuan anak. Ya, anak tu anak dia ke bukan anak dia ke. Jadi kita boleh guna pemprofilan DNA. Ni adalah salah satu teknik forensik untuk kenal pasti individu guna DNA. Jadi DNA ni boleh diekstrak daripada darah, air mani, kulit, ataupun bahagian-bahagian pada badan lah. Okay? Bahagian-bahagian pada badan, bahagian-bahagian yang mengandungi sel. Jadi kita boleh keluarkan DNA itu dan kita boleh cek sama ada DNA itu kepunyaan siapa. Sebagai contoh, ada kes rogol berlaku. Jadi bila ada kes rogol berlaku, mungkin orang yang kena rogol tu, mangsa rogol pergi jumpa doktor, doktor keluarkan air mani tu.
Bila doktor keluarkan air mani tu, jadi dia boleh gunakan air mani tu untuk sahkan siapa yang merogol mangsa rogol tu. Jadi dia mungkin ada suspek, ada 5 orang. Jadi 5 orang tu dia akan ambil bahagian-bahagian tertentu dalam badan orang tu, mungkin air liur dia ke, mungkin kulit dia ke, mungkin darah dia ke. Jadi doktor gunakan yang itu untuk cek sama ada air mani itu sama ke tak DNA dengan darah orang tu. Kalau sama, maksudnya dialah yang rogol. Macam mana pula orang lain nak rogol, tiba-tiba ada air mani dia? Mestilah dia yang masukkan air mani itu. Aktiviti rogol tu yang akan memasukkan air mani itu. Dan air mani itu dijumpai dalam vagina mangsa rogol tu. Sebab tu antara salah satu perkara yang utama kena faham, kalau sesiapa, cikgu cakap sesiapa bukan kamu lah, nanti kamu duk terasa hati pula. Sesiapa kena rogol, jangan balik rumah mandi, pergi cuci, sabun badan apa semua, cepat-cepat pergi ke balai polis, bagi tahu yang kamu adalah antara mangsa rogol. Jadi polis tu dia ada prosedur dia, standard operational procedure dia, SOP dia, yang kemungkinan dia akan bawa kamu pergi ke klinik ke kan, untuk keluarkan air mani tu, untuk bersihkan rahim tu, supaya nanti tidak ada berlaku pregnancy. Tiba-tiba orang, bukan kamu, cikgu nak cakap kamu je kan, mangsa rogol tiba-tiba dah mengandung pula. Jadi dah masalah pula kan, mengandung anak rogol. Jadi kalau cepat-cepat pergi jumpa doktor, doktor tahulah macam mana nak matikan semua sperma-sperma yang ada tu. Okey. Jadi boleh guna pemprofilan DNA. Dia adalah teknik forensik untuk kenal pasti individu guna DNA. Sama jugalah kalau melibatkan anak ni, anak kandung ke bukan anak kandung ke, kita boleh guna DNA untuk pastikan itu ibu ke, itu ayah ke, ayah sesiapa lah, bukan kamu lah, orang lain lah ya. Jadi kegunaan dia penjenayah ibu bapa untuk lihat penyakit genetik untuk derma darah. Okey, derma darah pula. Derma organ. Jadi boleh guna pemprofilan DNA. Jadi macam mana pemprofilan DNA ni? Susah cikgu nak sebut. Sampel akan diambil ni kat tepi ni, sampel akan diambil, DNA akan diekstrak. Kamu kena ingat ya, ekstrak DNA itu apa dia? Dia nak keluarkan DNA itu, dia nak DNA yang tulen, DNA sahaja. Dia tak nak, kamu kena ingat ya, bila sel tu dia ada plasma membrane, dia ada Golgi apparatus, dia ada mitokondria, dia ada nuclear membrane. Yang dia nak sekarang ni untuk dia check lah DNA yang di dalam nukleus tu. Jadi dia nak buang semua-semua yang lain ni. Jadi macam mana dia nak buang? Kita panggil dia sebagai DNA extract. Dia extract out DNA, dia keluarkan DNA sahaja. Jadi adalah prosedur dia, adalah bahan kimia yang dia nak guna, campuran yang dia akan gunakan. Kita panggil sebagai DNA de-extract. Okay, kita keluarkan DNA itu supaya nanti kita dapat pure form. DNA itu dalam keadaan yang tulen. Okey, selepas tu enzim pembatasan potong DNA ke DNA fragment line size. Jadi kita boleh potong DNA ni ikut fragment dia. Potong DNA ni, DNA kamu kena ingat dia bukan kecil ya. Memanglah dia kecil, mata dia halus, sangat-sangat halus kan. Tapi dia bukan yang kata apa ni, bila kita nak translate dia, kita nak buka dia, dia sangat-sangat besar. Jadi dia ada bahagian-bahagian tertentu saja daripada DNA itu yang kita akan ambil. Tak salah cikgu, dia ada CO1, ND1, ND2, CO2, ada macam-macam lagi lah. Cikgu pun tak ingat lah. Dulu adalah belajar tentang ni. Tapi kita nak ambil bahagian kecil daripada DNA tu. Macam mana kita nak ambil bahagian kecil DNA fragment ni? Kita kena potong DNA tu. Potong DNA ni macam mana? Kita guna enzim pembatasan. Jadi enzim pembatasan ni dia macam pisau atau gunting yang boleh pergi potong DNA tu pada bahagian yang spesifik. Bahagian-bahagian yang spesifik. Jadi kita dah dapat bahagian yang spesifik tu. Kemudian bila dah potong, kita kena pisah pula DNA tu. Kita nak ambil yang bahagian itu sahaja. Sebab bila kita potong, dia ada lagi bahagian-bahagian yang lain. Ada lagi bahagian-bahagian yang lain. Jadi fragment-fragment yang lain tu kita tak nak. Kita nak ambil yang bahagian kita potong sahaja, yang kita nakkan sahaja.
Jadi fragmen DNA itu akan dipisah menggunakan electrophoresis gel. Jadi gel electrophoresis ni dia akan bagi charge kepada gel tu untuk dia tarik DNA ni. But DNA ni dia ada charge dia. Kita tak ingatlah sama ada positif negatif, tapi dia ada charge yang menyebabkan bila guna electrophoresis gel ni, gel kan agar-agar. Kemudian kita letakkan elektrik pada tempat agar-agar tu, dan kita dah masuk dah sampel DNA ni, DNA tu akan bergerak dalam gel tu pergi ke kawasan dia. Dia akan berkumpul ikut berat dia ni, ikut dia punya saiz dia ni. Kemudian fragmen DNA berlain saiz dipindahkan dari gel ke membran nilon. Dia ada struktur yang dipanggil sebagai membran nilon ni, dia akan berpindah ke situ. Kemudian kita boleh tengok DNA ni sama ada dia wujud ke tidak menggunakan probe radioaktif. Okey, yang akan ditambah ke membran nilon. Probe radioaktif ni seolah-olah dia macam kita dialkan dia, kita pergi tagkan dia, kita pergi warnakan dia, supaya nanti kita dapat lihat dia menggunakan filem ni. Filem diletak di atas membran nilon, kemudian filem X-ray diproses. Okey, jadi kita boleh lihat dia guna filem X-ray ni, sehinggalah kita nampak yang macam muka surat 287 tu, 287. Okey, 287 boleh ya, lebih warm macam tu lah. Kemudian terapi jin. Jadi terapi jin ni adalah teknik baiki jin-jin mutant abnormal cacat. Contoh penyakit ni kita ada cystic fibrosis, dystrophy otot, cancer. Jadi macam mana kita nak baiki jin ni? Kita sisipkan jin normal, ganti jin yang rosak. Jadi kita ada jin yang ini, ni kat sebelah ni kamu tengok, ada bahagian ni jin yang rosak. Okey. Cik tukar. Kat kawasan ni ada jin yang rosak. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pergi potong jin yang rosak tu, pergi ganti jin yang elok. Sekarang jin yang elok ada dekat kawasan yang jin yang rosak tadi, dah ganti dah. Jadi kita panggil sebagai terapi jin. Dia adalah dia punya method yang lebih complicated ya. Kemudian langkah asas dia, sel ada jin yang abnormal, dia guna virus. Maksudnya virus tu dia ada jin yang normal tadi, virus tu akan masuk ke dalam. Okey, kemudian virus tu akan ganti jin yang abnormal tu dengan jin yang normal, dan sel pun akan berfungsi dengan normal. Okey. Yang ini adalah terapi jin. Kemudian tanaman BT. Tanaman BT ni dia suntik jin Bacillus thuringiensis. Tak salah cikgu, ini bakteria. Jadi Bacillus thuringiensis ni di bakteria tanah, dia akan hasilkan toksin. Jadi bila dia suntik dekat pokok tu akan hasilkan toksin yang mana serangga perosak tak nak makan pokok tu. Jadi bila serangga perosak tak nak makan, pokok tu akan sihat dah tumbuh. Dia akan sihat tumbuh. Sebab apa? Sebab dia ada Bacillus thuringiensis punya jin yang akan hasilkan toksin yang tidak disukai oleh serangga perosak. Jadi pokok tu akan tumbuh dengan sihat tanpa dirosakkan oleh serangga perosak. Jadi jin toksin Bacillus thuringiensis ni akan dimasukkan ke dalam DNA tumbuhan, itulah genom. Okey, DNA tumbuhan tu. Kemudian tumbuhan tu akan hasilkan toksin yang apabila serangga perosak makan, dia akan ganggu sistem pencernaan serangga perosak. Okey. Kemudian kita ada bioremediasi. Bioremediasi ni gunakan bakteria untuk bersihkan bahan cemar yang ada dekat sungai atau air tu. Okey. Contohnya dia guna yang inilah. Alconivorex borkumensis. Akan uraikan minyak yang tumpah ke laut. Jadi minyak tu akan dipecah, diuraikan oleh mikroorganisma ni untuk hasilkan tenaga. Jadi dia sukalah sebab dia dapat hasilkan tenaga, dia dapat teruskan kehidupan dia dengan dia uraikan minyak yang tumpah ke laut ni. Jadi untuk bioteknologi ni banyaklah sumbangan dia ya. Dia ada sumbangan kepada pertanian. Contohnya kaedah kultur tisu untuk dia hasilkan pokok-pokok yang sama dengan yang induk yang mempunyai kualiti yang tinggi.
Kemudian teknik pengklonan. Jadi hasilkan haiwan-haiwan yang mempunyai ciri-ciri yang bagus. Okey, untuk penternakan lah. Jadi dia akan hasilkan haiwan-haiwan yang berkualiti tinggi, bermutu tinggi. Kemudian untuk penggunaan hormon. Okey, dalam pertanian ada penggunaan hormon yang mana boleh membantu tumbuhan, buah-buah itu dieksport pergi ke luar negara dan dia dapat tahan dalam jangka masa yang agak lama. Dalam perubatan boleh digunakan untuk merawat kemandulan. Okay, untuk merawat kemandulan, untuk merawat penyakit mental, penyakit keturunan. Kemudian digunakan dalam forensik alam sekitar. Jadi itu adalah melibatkan bioteknologi. Cikgu risau yang ini kamu tak faham ni, pemprofilan DNA ni. Nak terang semula ke? Okey. Nak terang ke tak payah? Bolehlah terang sekali lagi kan. Sampel diambil. Ambillah sampel kat siapa-siapa, kat ayah ke, kat mak ke kan. Nak pastikan yang anak tu anak dia. Jadi ambillah sampel mana-mana. Mungkin ambil sampel kulit ke, sampel darah ke. Jadi kemudian sampel tu diekstrak atau dipecahkan untuk dapatkan DNA. DNA akan diekstrak keluar daripada sampel tu. DNA diekstrak daripada sampel. Kemudian dah dapat DNA tu dalam keadaan dia besar. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena potong DNA itu ke fragmen yang lebih kecil, fragmen lain saiz. Okay, kita guna enzim pembatasan. Jadi enzim pembatasan ni akan potong DNA ni. Okey, dia akan potong DNA ni ke saiz tertentu yang kita nak. Kita nak bahagian mana yang kita nak buat kajian tu ataupun nak check tu sama ada sampel tu ada hubungan tak dengan satu lagi sampel yang lain. Jadi kita potonglah bahagian yang kita nak potong tu, kita tak boleh nak check semua. Kemudian fragmen DNA lain dipisah guna electrophoresis gel. Okey, sampel yang kini mengandungi fragmen berlainan saiz dipisahkan menggunakan electrophoresis gel. Jadi kita nak, kan kita dah ada fragmen yang betul-betul yang kita nak bahagian tu, tapi pada waktu yang sama dia ada DNA yang lain juga. Bila ada DNA yang lain, kita nak ambil bahagian yang kita nak sahaja. Jadi yang lain-lain tu kita nak biar ada di tempat lain. Sebab apa? Kita dah potong tadi DNA tadi. Potong tadi, kemudian kita nak fragmen DNA yang kawasan tertentu sahaja dalam DNA tu. Jadi macam mana kita nak asingkan dia? Kita guna electrophoresis gel. Okey, electrophoresis gel. Jadi electrophoresis gel ni dia akan bagi charge elektrik pada gel tu yang menyebabkan fragmen DNA yang kita nak tu akan bergerak dalam gel tu. Okey, dia akan bergerak dalam gel tu. Kemudian fragmen DNA tu akan yang berlainan saiz ni akan pindahlah dari gel ke membran nilon. Ini adalah bahagian pada gel electrophoresis itulah ke membran nilon. Kemudian kita tambah dengan prop radioaktif. Kemudian kita letak filem. Prop radioaktif, membran nilon, apa semua ni adalah kaedah untuk akhir sekali kita tengok profil DNA itu. Kita tengok jalur DNA itu. Jadi kita nampak jalur DNA itu macam mana. Okey, kita nampak jalur DNA itu macam mana supaya nanti kita boleh comparekan dengan yang sebelum tu. Dekat muka surat 287 tu ada ibu, anak, bapa satu, bapa dua. Jadi dia anak siapa? Okey, sama ada bapa satu atau bapa dua. Kemudian kita ada kejuruteraan genetik. Dalam kejuruteraan genetik, teknik memanipulasi jin untuk ubah suai genetik organisma dan bentuk kombinasi jin yang baru. Sini dia ada kombinasi jin yang baru. Jadi organisma tu sekarang ni dah ada kombinasi jin yang baru. Jadi yang ini kita panggil juga sebagai teknologi DNA recombinant. Okey, teknologi DNA recombinant. Jadi dia ada segmen DNA satu organisma yang akan dipindah ke organisma yang lain. Okey, teknologi DNA recombinant ni segmen satu DNA satu organisma pindah ke organisma yang lain. Sebagai contoh, kita punya DNA manusia ni kita pindah pergi mikroorganisma. DNA apa kat manusia ni yang kita pindah ke mikroorganisma? DNA untuk penghasilan insulin.
dekat pankreas tu. Jadi DNA penghasilan insulin ni pergi masuk dekat mikroorganisma. Sekarang ni mikroorganisma tu boleh hasil insulin pula. Jadi siapa-siapa yang kena kencing manis, diabetes mellitus yang tak dapat hasilkan insulin ni, jadi dia boleh dapatkan insulin tu hasil daripada mikroorganisma yang hasilkan insulin tu. Okey. Dan kita ada panggilan kepada organisma yang ada ubah genetik ni, kita panggil dia GMO, genetically modified organism, genetically modified foods. Okey. Jadi genetically modified organism ni mengandungi DNA recombinant. Ni organisma ya, organisma tu ada DNA recombinant. DNA recombinant ni DNA asing yang bukan asal daripada dia. Kita panggil dia sebagai organisma transgenik. Organisma transgenik. Contohnya, susu lembu tiada beta-lactoglobulin yang dialergi kepada kanak-kanak. Susu kambing ada faktor pembekuan. Okey. Seterusnya kita ada genetically modified foods. Genetically modified food ni dia tumbuhan-tumbuhan ni, makanan-makanan ni dia kuat rintangan dia terhadap herbicide, penyakit serangga perosak. Herbicide ni racun rumput tak salah cikgu. Okey. Ciri dia digunakan untuk bidang perubatan. Jadi dia ada hasil-hasil perubatan yang untuk dibuat ubat. Kemudian dia toleransi terhadap logam berat. Kebaikan dia dapat bekalan makanan, kualiti makanan, nutrisi yang tinggi. Dan untuk penghasilan dia tu dengan kos yang banyak tu, dia akan kurang kos. Masalah serangga akan berkurang juga sebab serangga kemungkinan tak suka makan. Lepas tu kita tak guna pesticide lah sebab kita dah settlekan masalah serangga ni. Jadi harga makanan tu akan menjadi murah. Harga makanan akan jadi murah. Kekurangan dia, spesies semula jadi akan berkurang. Sebab apa? Sebab orang tak bela dah spesies semula jadi. Sebab apa orang nak bela spesies semula jadi? Tumbuhan-tumbuhan yang tak mengalami perubahan tu kenapa kita nak tanam? Sebab apa? Kalau kita tanam tu kita rugilah. Dia kena serang penyakit. Serangga suka makan dia. Jadi kalau kita bela yang elok ni, yang telah kita ubah suai dia punya genetik ni, jadi dia dapat penghasilan yang banyak. Jadi sekarang ni yang spesies semula jadi tu dah berkurang orang tanam. Jadi lama kelamaan orang pun tak tahu spesies tu ada. Okey. Kekurangan dia pindah jin ke manusia. Jadi maksudnya bila kita makan, kita tak tahu kesan jin yang baru tu kepada proses pemakanan kita, sistem pencernaan kita, apa kesan buruk dia. Sampai sekarang benda tu masih lagi kontroversi. Okey. Apa kesan jin-jin yang baru dalam makanan-makanan ni yang telah dimasukkan dalam proses genetically modified food ni ke dalam tubuh badan manusia tu sendiri. Dan apa kesan kesihatan apabila kita makan benda-benda yang macam tu. Sebelum-sebelum ni kita makan yang semula-semula jadi ni, dan kadang-kadang ada kita nampak ulat sedikit, kita nampak serangga perosak sedikit, kita basuh bagi buang saja. Ni kita dah makan tumbuhan yang memang elok, tak ada dimakan oleh ulat-ulat, tak makan oleh serangga. Dan apa kesan kepada manusia tu masih lagi dalam kajian, kita pun tak pasti keadaan dia macam mana. Jadi bila tak pasti ni, dia kemungkinan ada kesan buruk lah. Kemungkinan. Dan bila ada kemungkinan kesan buruk, bila benda tu jadi nanti, kita tak boleh patah balik lagi dah lah. Jadi contohnya kita ada super salmon. Jadi super salmon ni jin hormon pertumbuhan ikan salmon Chinook ni ke genom ikan salmon Atlantic. Jadi dia masukkan jin yang akan menghasilkan hormon pertumbuhan ni, yang jenis ikan salmon Chinook ni ke ikan salmon Atlantic. Sekarang ni apabila jin hormon pertumbuhan ikan salmon Chinook ni dah ada dalam hormon, dalam genom ikan Chinook ni, ikan Atlantic ni, ikan Atlantic akan besar lebih cepat. Okey, dia punya tumbesaran tu akan lebih cepat, yang menyebabkan dia ada bekalan sepanjang tahun. Jadi ikan salmon ni dah ada sepanjang tahun. Tak perlu nak tunggu musim-musim tertentu baru ada ikan salmon. Okey. Seterusnya adalah kentang. Kentang ni dia sensitif suhu sejuk, jadi dia akan frost. Okey, dia akan rosak lah. Jadi kita masukkan jin toleransi beku yang ada pada tumbuhan
Arabidopsis. Jadi bila masukkan jin yang ada pada tumbuhan ni ke dalam tumbuhan kentang, kentang ni dah boleh tumbuh kawasan yang sejuk, dia dah tak rosak. Hebatlah. Okey. Seterusnya kita tengok kepada kejutaan genetik yang dalam penghasilan insulin. Jadi insulin ni adalah hormon yang akan tukarkan glukos yang berlebihan kepada glycogen. Ya, terutama sekali diambil oleh golongan-golongan yang kena kencing manis lah, diabetes mellitus. Jadi ini ada kamu boleh lihat dalam muka surat 283. Kita ada sel pankreas di sini. Jadi dalam sel pankreas tu ada jin untuk penghasilan insulin. Jadi kita kena keluarkan jin tu lah. Jin tu kena keluarkan. Kemudian kita kena potong bahagian jin tertentu yang spesifik dalam penghasilan insulin tu. Jadi kita akan guna enzim pembatasan. Dia macam pisau atau gunting, dia akan potong kawasan ni. Jadi kita akan dapat struktur DNA yang untuk penghasilan insulin sahaja. Jadi pada waktu yang sama kita ada mikroorganisma ataupun bakteria. Jadi bakteria ni dia ada kawasan ni dipanggil sebagai plasmid. Okey, plasmid ni seolah-olah macam dia punya struktur DNA lah. Jadi struktur DNA. Jadi kita guna juga enzim pembatasan tadi, kita potong pada bahagian plasmid ni. Kita potong pada bahagian plasmid. Kemudian kita masukkan DNA yang datang daripada insulin tadi tu, jin insulin tadi. Kemudian kita gamkan dia. Kita gamkan dia dengan plasmid. Kita guna gam dia nama DNA ligase. Enzim lah, enzim yang akan gamkan dia. Okey. Dia akan gamkan. Jadi plasmid ni sekarang dia dah ada DNA untuk penghasilan insulin. Jadi plasmid ni kemudian akan dimasukkan ke dalam bakteria. Bila dia masuk ke dalam bakteria, plasmid ni, bahagian DNA ni dah boleh hasil insulin. Jadi kita biarkan bakteria ni banyak-banyak. Biarkan dalam dia punya medium atau culture dia. Jadi bakteria ni dah jadi banyak. Jadi bila bakteria ni dah jadi banyak, bakteria tu ada jin untuk hasil insulin, DNA untuk hasil insulin. Dalam ni kamu nampak yang biru-biru tu dia ada insulin. Jadi kita nak dapatkan insulin macam mana? Kita pecahlah DNA ni. Kita pecah DNA, pecah bakteria ni. Kita pecah bakteria dan sekarang ni kita boleh keluarkan insulin. Kita boleh ekstrak keluar insulin. Cikgu terang sekali lagi ya. Cikgu tak pastilah cikgu mengajar ni cepat sangat ke, takut slow dan tak kamu boring pula. Okey, hopefully kamu boleh ikut lah. Kita ada sel pankreas. Sel pankreas ni kat pankreas kita lah, yang berdekatan dengan kita punya duodenum tu kan. Pankreas ni dia akan hasilkan amylase, trypsin, LAT, lipase, amylase, trypsin. Okey, jadi untuk sistem pencernaan enzim dia, salah satunya dia juga hasilkan hormon glukagon dengan insulin. Jadi sekarang ni kita nak bakteria hasilkan insulin. Jadi kita buat apa? Kita keluarkan DNA jin insulin yang ada pada kromosom pada sel pankreas ni. Jadi macam mana kita nak dapatkan spesifik jin untuk insulin saja? Kita tak nak yang benda lain tu, yang hasilkan enzim ke, yang hasilkan glukagon ke, tak nak. Kita nak yang enzim insulin saja, bukan enzim insulin, yang hasilkan insulin saja, hormon insulin saja. Jadi kita potong bahagian pada DNA itu guna enzim pembatasan. Yang merah ni adalah enzim pembatasan lah. Potong, kita dapatlah DNA tu. Kita dapat DNA tu. Kemudian pada waktu yang sama, kita guna bakteria ni. Bakteria ni kita keluarkan dia punya plasmid. Kemudian kita potong plasmid tu guna enzim pembatasan juga. Jadi ada bahagian pada plasmid tu yang sesuai untuk kita letakkan DNA insulin tadi. Jadi DNA insulin tadi akan bercantum dengan plasmid tadi. Kita gunakan gam yang kita panggil sebagai DNA ligase. Dia enzim jugalah ya. Jadi sekarang ni dah bercantum, kita masukkan plasmid yang ada DNA insulin tu ke dalam bakteria. Jadi bila dia dah ada dalam bakteria tu, kita biar dia jadi banyak. Ingat ya, bakteria ni dia senang je nak biar. Dia bukan ambil masa 10 tahun, 15 tahun baru dia nak membesar. Tak.
Kadang-kadang dalam masa satu hari tu banyak generasi dia boleh hasil. Jadi sekarang ni bakteria-bakteria tu dah boleh hasilkan insulin yang warna biru tu. Hasil insulin. Hasil insulin. Sebab apa? Sebab dia ada DNA penghasilan insulin. Jadi mikroorganisma tu hasilkan insulin banyak-banyak. Kemudian bila dah banyak je, kita pecahkan dia lah. Kita ekstrak keluar insulin tu. Jadi kita dapatlah insulin hasil daripada ladang ternakan bakteria kita ni. Ladang ternakan mikroorganisma kita ni, kita dapatlah insulin yang kita masukkan jin insulin, DNA insulin dalam plasmid. Okey, jadi ini yang berlaku lah. Jadi dah habis semua bab tingkatan 5 KSSM. Jadi cikgu sangat-sangat mengharapkan kamu dapat faham dan dapat ingat, kemudian dapat jawab untuk soalan-soalan SPM. Dan cikgu pun minta maaf lah ya, kalau ada kekurangan, ada yang tak kena ke, ada tersalah ke, kamu boleh komen dekat bawah tu lah. InsyaAllah cikgu baca lah. Cikgu kadang-kadang bukan tak nak reply, tapi cikgu duk sibuk dengan benda lain ni. Nak reply tu kadang-kadang terlupa. Okay, minta maaf banyak-banyak lah ya. Kalau kamu ada tanya soalan, cikgu tak reply, kamu boleh mesej cikgu. Selalunya cikgu akan reply lah dekat mesej. Boleh mesej cikgu lah kat nombor yang cikgu dah letak dekat video ni. Kat bahagian atas tu ada nombor cikgu. Kalau kamu berminat nak beli buku pun boleh juga. Okay, itu sajalah ya. Kalau ada kekurangan, ada ketidaklancaran, ada ketidakfahaman, ada benda-benda yang tak kena, atau kamu terguris perasaan ke atas perkataan yang cikgu gunakan ni, cikgu minta maaf banyak-banyak lah ya. Itu sajalah yang mampu cikgu nak terangkan kepada semua. Jadi ini adalah bab yang terakhir, video yang terakhir untuk bab 13 ni, genetik. Habis dah lah. Kata 4 cikgu dah siap, kata 5 cikgu dah siapkan.